Kaunselor MRSM Sungai Besar, yang dihormati barisan penolong kanan, barisan pentadbir, guru-guru tahun 6 yang dedikasi, barisan AJK PIBG tak ibu bapa penjaga yang sekiranya dapat hadir pada hari ini, murid-murid tahun 6 yang cikgu sayangi. Jadi syukur alhamdulillah kerana pada pagi ini buat julung kalinya ya pihak sekolah Kebangsaan Seksyen 19 bersama PIBG SKS 19 mengadakan ceramah tentang kemasukan murid-murid tahun 6 ke MRSM. Baik, jadi pertama kali ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Cikgu Muhammad Farid bin Sulaiman yang sudi untuk hadir dan berkongsi ilmu tentang kemasukan ataupun tips-tips untuk ke MRSM. Jadi selamat datang Cikgu Farid dan juga salam perkenalan daripada kami daripada SKS 19. Jadi dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, semua pihak memang agak bimbang dan gusar ya tentang masa hadapan anak-anak, terutama anak-anak tahun 6 yang ada dalam Google Meet pada hari ini. Jadi ibu bapa memanglah bimbang ya, anak-anak tahun 6 akan melangkah ke peringkat sekolah menengah. Jadi pelbagai persoalan dengan keadaan, ialah orang kata bukan nak kata stres tapi memang agak stres jugalah ya dengan situasi sekarang ni. Jadi pihak sekolah dan pihak PIBG mengambil langkah lah untuk cuba menenangkan sikit untuk mungkin dengan penerangan sebentar lagi ceramah yang diberikan mungkin mengurangkan sedikit kegusaran. Malah mungkin mendapat orang kata apa gambaran dan tips kan untuk ke MRSM. Jadi saya amat mengharapkan semoga majlis kita ini akan berjalan lancar dan Cikgu Farid sampaikan salam saya kepada Tuan Pengetua kerana membenarkan Cikgu Farid untuk bersama-sama kami pada hari ini. Jadi saya rasa jadi insyaAllah ya semoga majlis kita pada hari ini berjalan lancar dan sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Guru Besar atas ucapan aduan sebentar tadi. Ringkas tapi padat berkaitan dengan inilah kali pertamanya kita buat taklimat secara online, belum pernah sebelum ni. Dan kalau ada kesempatan biasanya kita akan pergi ke MRSM untuk melihat sendiri. Tetapi kita tak dapat pergi, tak kekangan. Jadi mungkin ada persoalan macam mana MRSM dan sebagainya. UPSR pula tak ada tahun ni. Apa syarat-syarat nak masuk dan sebagainya. Jadi kegusaran murid yang seperti Guru Besar kata tadi, mungkin cikgu ambil istilah Cikgu Farid lah. Cikgu Farid akan terangkan. Jadi dengan segala ringkasnya dipersilakan Cikgu Muhammad Farid bin Sulaiman untuk memberikan penerangan tentang kemasukan ke MRSM. Dipersilakan. Percubaan 1, 2. Jelas ke suara saya? Boleh dengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Guru Besar SK Seksyen 19 Puan Munaliza binti Namawi, Cikgu Pengacara Majlis Cikgu Zulkifli bin Abu Bakar, rakan-rakan guru SK Seksyen 19 Shah Alam. Salam perkenalan juga dari saya, Cikgu Farid dari MRSM Sungai Besar. So saya berasa bertuah juga kerana berpeluang berkongsi ilmu bersama cikgu-cikgu dan para anak-anak pelajar, khususnya pelajar darjah 6 SK Seksyen 19. So biasanya kalau bukan pandemik, insyaAllah bolehlah pelajar-pelajar di Seksyen 19 ni datang ke MRSM Sungai Besar. Tapi apakan daya, tahun ini pandemik melanda, bukan sahaja melanda Malaysia Tuan Guru Besar, dan malah melanda seantero dunia. Jadi di Malawi pun ada COVID, di Afghanistan pun ada COVID. Jadi tekanan-tekanan yang berlaku sepanjang COVID ni bukan sahaja berlaku di Malaysia sahaja, malah seluruh rakyat di dunia menjalani benda yang sama. Jadi bagaimana kita nak menanganinya? InsyaAllah sama-sama kita menjalani dengan tips-tips yang ada lah. Okey, pelajar-pelajar darjah 6, apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya semua bersemangat So hari ni sesi dengan saya ke ada kelas lain? Tak ada. Alhamdulillah, nampaknya semuanya memang bersemangat. Okey,
SK section 19 Sebelum cikgu mula, boleh tak cikgu nak dengar lagu sekolah? Boleh. Boleh cikgu kira 1, 2, 3 awak semua nyanyi Kita ice breaking sedikit lah. Okey, boleh. 1, 2, 3. SK section 19 Okey. Alhamdulillah dapat juga cikgu dengar lagu SK section 19 Nampaknya mungkin ada talian internet yang laju, ada yang slow mungkin. Jadi macam itulah. Tak apa. Alhamdulillah penuh bersemangat semua. Siapa yang cemerlang kat sini boleh buka kamera. Bolehlah saya nampak awak. Jadi taklah saya bercakap seorang-seorang nanti. Nanti anak saya cakap kenapa bapak dia cakap seorang-seorang. Okey. Saya nak share slide Boleh nampak tak nanti jap Okay, nampak tak slide saya sini? Tak. Tak nampak? Dah nampak. Dah nampak. Siapa tak nampak maka apa? Okey anak-anak pelajar, anak-anak murid darjah 6 SK section 19 Pertama cikgu nak ucapkan tahniah kerana anda hadir dalam sesi virtual kali ini. Jadi pagi ini saya akan menceritakan sedikit tentang MRSM Okey, apa nama panjang bagi singkatan MRSM? Siapa boleh jawab? Maktab Rendah Sains Mara. Wow, hebat. Terbaik. Okey. Ada berapa buah MRSM di seluruh Malaysia? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? 9. Ada berapa? 9. Okey, clue dia lebih daripada banyak sebenarnya. Okey, tak apalah. Okey. Cikgu skopkan lagi. Ada berapa bilangan MRSM di Selangor? 2. Apa dia? MRSM Sungai Ulul Albab, MRSM Kuala Baru. Mantap, bagus. Siapa nama empunya tadi tu? Bagus. Okey. So, untuk pengetahuan guru besar dan anak-anak murid semua, MRSM ni adalah sistem sekolah berasrama penuh Kalau di kementerian kita ada SBP. So di MRSM sebenarnya bukan di bawah kementerian MRSM di bawah Kementerian Luar Bandar dan dia di bawah MARA sendirilah di Ibu Pejabat di Kuala Lumpur. Jadi sedikit MRSM kita ada 54 buah MRSM di seluruh Malaysia. Jadi kalau anak-anak murid nak belajar jauh daripada keluarga, bolehlah memilih beberapa MRSM yang ada di Malaysia ni. Kalau nak naik kapal terbang, bolehlah belajar di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. So kita ada 54. So anak-anak pelajar boleh tengok lokasi-lokasi yang ada. Okey, boleh tak sebutkan beberapa MRSM yang anda nampak kat sini? MRSM 54. MRSM Langkawi. Okey, lagi?
54. Kuala Kangsar. Baru. MRSM Parit. Tung Dr. Ismail. Nampak begitu energetik anak-anak pelajar SK19 ni. Okey, kita ada 54 bilangan MRSM. So di Selangor kita ada 2 dan selain lebihnya lah. So di Langkawi ni seronok lah. Siapa nak pergi sana memang seronok sebab anda boleh melancong dan belajar. Okey, seterusnya. Okey So MRSM ni saya ada sistem dia ada beberapa lah. So antara 54 tu ada 24 MRSM Premier, 5 MRSM Ulul Albab dan 1 MRSM alamak ada iklan. Tuala sana tuala ada anak saya. Allah Akbar, anak saya tiba-tiba. Okey, minta maaf. Minta maaf sekejap. Ya Allah. Sekejap. Ya Allah. Tak apa, Cikgu Farid. Sekejap ada iklan pula tiba-tiba. Sekejap. Samalah. Okey, murid-murid yang bersama sini, kalau boleh catat apa maklumat yang kamu dapat, boleh sampaikan kepada ibu bapa kemudian. Aduh, minta maaf. Ada iklan sekejap. Itu real PDPR. Okey. Jadi pecahan-pecahan 54 bilangan MRSM tu, kita ada 24 Premier, 5 Ulul Albab, 1 ni MRSM PDRM di mana di Kulim, 1 MRSM ATM di Melaka, di Terendak, IGCSE, nanti boleh tanya lah IGCSE tu apa, PKP, MSM Technical, MYP dan Kesawanan. Kesawanan ni ada di Terengganu, di Imtiaz ke Tengah. Okey. So Ulul Albab ni ada 5, kita ada 1 di Sungai Besar, 1 di Kepala Batas, 1 di Terengganu di Kota Putra, 1 di Gemencih dan 1 di mana saya ingat? Di Simporna, tak silap saya. Okey. So kita ada ATM ni di Terendak, di ATM ni bermakna di under pengurusan askar lah. So kalau PDRM polis di Kulim. So IGCSE siapa pernah dengar IGCSE? Saya. Siapa seorang boleh jawab? Okey, apa nama panjang IGCSE? Siapa boleh jawab seorang? IGCSE. Siapa boleh jawab? International General. Okey. Certificate of Secondary Education. Mantap, terbaik, bagus semua. Okey, PKP ni program kecemerlangan pelajar PKP ni khusus untuk pelajar tingkatan 4 dan 5 sahaja. Di mana terletak di Taiping, di Pengkalan Cepa dan lagi satu di mana lagi satu? Jasin. Yes, di Yasin, Alor Gajah. Betul, tepat sekali. Okey, kita terus pergi kepada ni. Okey. So, kita nak tengoklah MRSM Ulul Albab ni kat sini. So, MRSM Ulul Albab ni MRSM yang menjadi pilihan lah sekarang. Sebab apa? Sebab sistem di MRSM Ulul Albab ni dia menghafaz surah atau juzuk Al-Quran 30 juzuk selama 3 tahun dan adalah perincian-perinciannya. Sebab apa MRSM Ulul Albab ni sangat famous? Sebab kita nak melahirkan budaya saintifik Al-Quran dengan pendekatan ICT. So di mana besok jikalau anda menjadi doktor atau engineer atau pilot sekalipun,
anda menjadi doktor yang menghafaz 30 juzuk, yang mengamalkan Al-Quran di dada, insya-Allah. Jadi saya sebut tadilah yang ada ni Gemencik, Kepala Batas, Sungai Besar, Kota Putra dan MRSM Sempurna. Okey, seterusnya IGCSE. Program ni pun sangat bagus. Cambridge International General Certificate of Secondary Education. Ni 2 sijil lah. So di mana anda ada SPM dan anda ada IGCSE. So IGCSE ni awak akan habis belajarnya sampai tingkatan 4. So sekiranya anda cemerlang untuk program IGCSE ni, anda boleh terus belajar ke luar negara lah. So kalau anda kurang cemerlang, anda biasanya akan ambil SPM untuk terus belajar ke peringkat seterusnya. So kita ada banyak lah. Kita boleh tengok ada di Melaka, Baling, Kedah, Batu Pahat dan sebagainya. Okey. So MYP ni pun program-program yang baru middle year program ni. Ini MRSM ni lebih kepada kerja-kerja khusus. Kerja khusus dan assignment lah. Dia lain daripada Ulul Albab dan IGCSE So kita ada 3 di balik pulau, Pulau Pinang, siapa nak makan durian boleh ke sana. So di MRSM Tun Dr. Ismail Pontian, siapa nak makan nanas boleh pergi sana, dan siapa nak travel pergi Sabah, pergi Sandakan, boleh pergi MRSM Puan Stephen. Okey. So siapa yang berminat kepada teknikal So kepada teknikal, suka pomen-pomen ke, suka buat something, so anda juga boleh pergi ke MRSM Teknikal. Sekarang memang ada satu saja, MRSM Bentung Pahang. So siapa minat robotik, kejuruteraan, elektrikal, so bolehlah cikgu-cikgu menghalakan mereka ke sini. InsyaAllah mereka akan dapat tempat yang betul dan meluaskan lagi kemahiran yang mereka ada. So hanya satu saja di Pahang. Kalau awak lalu highway tu nak pergi ke Pahang, akan nampak tepi jalan lah. Okey, seterusnya. MRSM Premier ni MRSM biasa Maksudnya MRSM ini tidak melakukan atau menjalankan program tambahan seperti kalau Ulul Albab tambahannya ialah hafaz 30 juzuk. Kalau IGCSE tambahannya ialah itulah IGCSE lah. Subjek KPM dan IGCSE. Kalau MRSM Teknikal ada tambahan subjek-subjek teknikal dan sebagainya. So banyak jugalah. So Premier ni ialah subjek KPM biasalah, matematik, sains, geo, sejarah dan sebagainya. Cuma adalah program-program kecil yang ditambah untuk apa kata orang tu mencantikkan lagi program yang ada di MRSM ini. So adik-adik para pelajar boleh tengoklah MRSM yang ada, contohnya Arau Perlis, siapa berminat nak pergi Padang Besar selalu, mak ayah boleh melancong, bolehlah pergi Perlis. So kalau nak pergi jalan-jalan ke Terengganu, boleh pergi Besut Terengganu. Kalau nak pergi Johor ada tak? Johor ada Muar, siapa nak pergi MRSM Mersing pun boleh, sambil hantar anak, sambil melancong pun tak ada masalah. So siapa nak ke Kelantan pun boleh, tak ada masalah. Pasir Tumbuh Kelantan, dekat dengan Padang Besar sana pun boleh pergi. Banyaklah pilihan yang ada. So siapa yang berminat untuk apa kata orang tu luas perjalanan, luas pemandangan, bolehlah pergi mana-mana MRSM yang jauh daripada tempat tinggal anda. Lagi jauh anda, lagi banyak awak akan belajar dan lagi banyak pengalaman yang anda akan tempuhi. So kita juga ada MRSM ATM di Terendak, Melaka. Sini memang pengurusannya anda bahagian ATM lah. Okey, kita ada PDRM di MRSM Kulim, Kedah. Okey. So setakat ni ada soalan tak para pelajar sekalian? Ada. Tak ada. Cikgu laju sangat ke? Tak ada ya? Ada lah. Cikgu okey tak laju sangat kan? Takkan cikgu laju sangat nanti. So setakat ni tak ada soalan Kita tak apply MSRM rendah. Apa dia? Tak jelas. Apa soalan tadi? Kita boleh apa? Apply? MS rentan tak? Boleh, tak ada masalah, boleh. Okey, saya teruskan, nanti kita sambung untuk Q&A. Okey.
Iuran peperiksaan IC student bayar sendiri ke? Okey, nanti saya kumpulkan soalan tu, nanti saya akan jawab pada penghujung sesi. Okey. So kemudahan yang ada di MRSM ni seronoklah. So MRSM ni sistemnya ialah sistem asrama penuh, di mana kalau sekolah-sekolah harian biasa anda pergi, contoh anda pergi pukul 7 dan anda akan balik pukul 1, betul? Tapi MRSM ni ialah sistem asrama penuh di mana anda perlu duduk di asrama. Faham tak duduk asrama ni? Maksudnya contoh contoh untuk lebih jelas lagi, contoh awak datang pada 1 hari bulan Januari, so bermakna anda boleh balik pada 30 hari bulan Januari. Bermakna 1 bulanlah anda tidak akan berjumpa mak dan ayah dan adik-beradik dan jiran tetangga anda. Boleh ke anda anak semua? Boleh. Alhamdulillah. So biasanya apa yang berlaku bila permulaan anda masuk dan tingkatan 1, biasalah transisi untuk membiasakan diri, dulu duduk dekat rumah tapi sekarang nak duduk kat asrama, so anda akan mengalami transisi itulah. So sikit demi sikit awak akan berjaya menyesuaikan diri dengan kehidupan di asrama, di mana semuanya anda akan lakukan bersendirian. Kalau dulu basuh kat rumah, basuh apa semua, mungkin ada tolong akak tolong, mak tolong, tapi di asrama semuanya sendiri. Tapi tak apa, kita ada kemudahan-kemudahan yang memudahkan anda belajar di MRSM dengan selesa dan jayanya. Sebab itu ramai yang cemerlang bila masuk ke MRSM sebab kemudahan yang disediakan. Okey, yang paling best ialah part makan. Makan 5 kali sehari. Sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, makan petang, minum malam. Banyak tak makan? Cukup. Makan kat rumah berapa kali? 2 kali. 4 kali. 3. Okey, terbaik. So di asrama, di MRSM anda akan makan 5 kali sehari. Dan menu makanannya pun sedap-sedap. Kalau di Sungai Besar ni memang sedap lah makanan dia. Makanan dia yang masak orang Jawa, jadi memang sedap. Sedap lah cakap tu. Sampai lupalah makanan yang awak, mak dan keluarga awak masak kalau masuk MRSM Sungai Besar. Okey, lepas tu ada juga perkhidmatan lobi. So kalau anda macam tidak rajin, bukan malas, tidak rajin untuk membasuh pakaian, tidak mengapa, perkhidmatan lobi juga disediakan. Ada bakul lobi yang disediakan, anda perlu letakkan di dom anda. Di asrama ni ada bilik. So di bilik, letak di luar bilik, nanti akan ada pekerja lobi akan ambil dan basuh. So ada asrama yang menyediakan lobi yang siap kering, ada asrama, ada MRSM yang perlu sidai lah, maksudnya awak balik baru sidai. Maksud dah siap basuh lah. Dan juga ada bantuan kewangan. Ada bantuan kewangan. So mana-mana keluarga yang B40 yang apa kata orang layak menerima bantuan ni, anda akan menerima di MRSM ni anda akan membayar wang caruman wang caruman sebulan mengikut tangga gaji keluar ibu dan bapa awak. So adalah tanggalah RM60 sebulan saja, RM80 mengikut tangga gaji. So jikalau anda mendapat bantuan keuangan, so anda tidak perlulah membayar wang caruman tadi tu. Wang caruman tadi awak tidak perlu bayar. Dan jika anda layak lagi, anda akan dapat wang saku. Wang saku sebanyak RM50 sebulan. So bergantung kepada kata orang kadar ekonomi keluarga awak lah. Mana yang berkelayakan akan menerima bantuan keuangan itu. Dapat pengecualian bantuan bayaran wang caruman dan dapat wang saku lagi. So fungsi awak tinggal belajar sahaja di MRSM. So sebab itu anda boleh fokus. Okey. So dan apa lagi yang best di MRSM ni ialah setiap MRSM ada
pengangkutan dia sendiri. Kalau awak lihat setiap MRSM ada bas mereka masing-masing. Kalau MRSM Sungai Besar ada bas sendiri, KKB ada bas sendiri. Jadi mudahlah untuk pelajar-pelajar melakukan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh pihak MRSM. So tak perlulah untuk pergi pinjam bas sana, bas sini. Jadi kita ada bas sendirilah. So mudah untuk kita menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah ada lah. Dan paling syoknya ialah bila berlaku program-program yang berkaitan MRSM se-Malaysia. So contohnya tuan rumahnya ialah MRSM Pekalan Cepa. Jadi anda akan naik bas MRSM Sungai Besar dan berjumpa seluruh 54 buah MRSM di MRSM Pekalan Cepa. So syoknya macam itulah. So dapatlah berkenal-kenalan dengan pelajar-pelajar MRSM di seluruh Malaysia. So kalau anda melibatkan dalam aktiviti-aktiviti yang ada, ini saya akan ceritakanlah banyak sebenarnya. So kemudahan dan apa yang best di MRSM, sistem MRSM ni, kita ada satu sistem di mana homeroom ni bermaksud ialah keluarga angkat. So kalau anda masuk MRSM Sungai Besar atau MRSM mana-mana pun, memang tetap akan ada sistem homeroom di mana 15 atau 14 orang pelajar akan mempunyai satu cikgu yang akan menjaga anda. Contoh anda masuk tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Awak akan ada cikgu homeroom awak merangkap ibu atau bapa angkat awak di MRSM. So setiap hari Isnin akan ada perjumpaan homeroom di mana dalam perjumpaan itu ada perkongsian, ada aktiviti dan macam-macam lagi lah. Bergantung kepada jadual yang telah ditetapkan. So syok lah kalau ada apa-apa isu kewangan ke, belajar ke, boleh terus merujuk kepada cikgu homeroom masing-masing. InsyaAllah semuanya dijaga. So lagi satu, di MRSM juga ada koperasi. Koperasi MRSM ni memang best lah. Anda pernah masuk Speedmart tak? So, lebih kurang macam koperasi MRSM lebih kurang macam gitulah. Wow. Besar. Dan koperasi ni adalah antara destinasi pilihan para pelajar. So kita ada kantin sekolah. Kalau makan tu ada kantin dewan makan dia. So kalau waktu rehat tu ada yang pergi dewan makan, lepas pergi dewan makan ada yang pergi koperasi sekolah. Lepas pergi koperasi sekolah ada yang pergi kafe sekolah lagi. Seronoklah diorang. Kat kafe lagi malah macam-macam makanan. So bab makanan dan keselesaan di MRSM ni memang sangat kondusif untuk awak belajar dan fokus mencapai kecemerlangan akademik. Okey, seterusnya kemudahan lagi, kita ada aktiviti pertandingan MRSM. Contoh MRSM ni paling best ialah contoh dia inter MRSM. Inter MRSM ni lah pertandingan co-curriculum lah. Contohnya inter MRSM rugby. So seluruh 54 buah MRSM ni akan berkumpul dalam satu tempat dan menjalankan pertandingan yang telah ada. Contoh lagi pertandingan cadet polis. Jadi semua MRSM 54 ni akan berjumpa di satu tempat. Contoh di MRSM Kulim. So semua akan berkumpul di sana. So anda akan beraktiviti di sana lah. Itu yang seronoknya. So dan dalam setahun tu memang banyak. Kita kadang-kadang ada perkemahan Pandu Puteri. Kadang-kadang ada kem kepimpinan. Kepimpinan pun ada di Puskep sendiri. Pusat kecemerlangan kepimpinan MARA. So kat situ macam-macam aktiviti dan anda juga boleh bersama-sama berjumpa mana-mana pelajar di MRSM seluruh Malaysia. Itulah seronoknya. So masuklah MRSM. Aktiviti KOKO pun kita tetap juga masuk juga program KOKO yang dianjurkan oleh KPM seperti bola sepak, badminton, olahraga dan sebagainya. Masih juga. Jadi kita juga menyertai lah. So di samping kita bersama-sama pelajar MRSM, kita juga ada masa untuk bersama-sama pelajar-pelajar sekitar maktab kita. Contoh di MRSM Sungai Besar, so daerahnya ialah Sabak Bernam. Jadi bila ada aktiviti pertandingan yang dianjurkan oleh KPM, kita tetap juga masuk
dan kita dapat jumpa juga pelajar-pelajar atau murid-murid di sekitar Sahabat Berenam, insya-Allah. So bukan sahaja kita berkenalan dengan pelajar-pelajar MRSM, kita juga masih boleh berjumpa dengan para pelajar di sekolah harian biasa. Seronok tak pelajar? Setakat ni MRSM? Seronok. Dan yang paling bestnya so biasa orang tanya awak sekolah mana? Sekolah contohlah kan MRSM. Oh, sekolah MRSM. Dia macam best sikit lah, macam gitulah. Dan lagi satu MRSM ada uniform sendiri kan. So kita ada baju warna beige dan baju warna biru. So hari Senin awak pakai baju warna beige, hari Selasa warna biru, hari Rabu pakai baju warna uniform, hari Khamis pakai baju batik, hari Jumaat pakai baju kurung untuk baju kurung lah, baju Melayu, bersongkok, bersamping. Seronok guys. Okey. So kalau kita ada, untuk kesihatan pun kita ada pemeriksaan rawatan gigi wajib, rawatan gigi setahun sekali memang tetap ada. So kita ada suntikan imunisasi, kalau perempuan kita ada HPV, lelaki ada apa saya lupa tapi adalah. So kita kalau anda sakit, kita pun ada orang akan menguruskan, anda pergi klinik, ada sick bay. Sick bay ni kalau anda tak sihat, anda boleh dapat MC daripada guru asrama. Dan saya lupa. So di MRSM ni sebab anda duduk asrama, kita ada warden lah. Warden ni akan jaga awak siang dan malam. So tidurnya light off pukul 11.30, kena ada. Nanti warden pun akan tidur pagi. Solat subuh bersama-sama untuk yang lelaki dan perempuan. Dan perkhidmatan lain. Perkhidmatan contoh nak keluarkan duit pun ada cyber cafe, ada beberapa MRSM yang ada cyber cafe dan macam-macam lagi lah. So sebabnya kalau anda tak nak belajar lagi, pihak MRSM pun akan okey, setakat ni ada soalan? Kok saya laju sangat anak-anak pelajar? Ada soalan? Tidak ada. Okey je. Mungkin ada ke yang nak tanya ke? Boleh. Tentang apa yang telah ni. Ada? Tak ada Setakat ni? Everything okay? Masih lagi bersemangat? Masih. Okay. So sambil-sambil ni awak bolehlah minum-minum ke kunyah-kunyah pun tak ada masalah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Anak saya ni, saya nak tanya, anak saya sudah tingkatan 2. Kalau saya nak minta masuk ke Ulul Albab boleh tak? Okey, untuk MRSM Ulul Albab, so pelajar perlu belajar mula dengan tingkatan 1. So untuk tapi Ulul boleh Albab tak? Kalau nak masuk boleh tak? Tak boleh. Tak boleh ya. Tak boleh. So dia memang kena mula dari tingkatan 1. Tingkatan 1. Ya. Baik, terima kasih. So sekiranya kalau akaknya tak berjaya, mungkin ada adiknya yang boleh ke puan, insya-Allah. Ya, insya-Allah ya. Terima kasih Cik, terima kasih. Sama-sama. So biasanya untuk iklan kemasukan ke MRSM, so pada tahun ni pun sudah dikeluarkan. So ada anak-anak semua dah masuk ke? Dah ada daftar ke? Dah. Bagus. Okey. So dibuka 29 Ogos hingga 5 November So layak atau tidak, anda perlu isi Isi saja. So sekiranya awak dah isi secara online, di mana besok kalau awak contohlah tak dapat, anda boleh merayu So kalau anda tidak isi, untuk cikgu-cikgu ingatkan untuk anak-anak pelajar untuk isi. Isilah bagaimanapun. So besok kalau tak dapat boleh merayu. So kalau anda tidak isi, memang tidak, bila besok nak tahu tak dapat, anda nak merayu tak bolehlah sebab maklumat anda tidak ada dalam sistem. Jadi bila anda dah isi, sekurang-kurangnya maklumat para pelajar, para murid-murid ni ada dalam situ, dan bila nak buat rayuan dia akan ada lah. So bolehlah. So saya ingatkan kepada semua, so tolong isi. So tarikh tutup dia 5 November lama lagi. So siapa yang belum isi tu, isilah. InsyaAllah ada rezeki anda belajar di MRSM, belajarlah sama ada di Premier ke, Ulul Albab ke, IGCSE ke.
isilah teknikal dan sebagainya. Banyak ni, ada 54. Melainkan MRSM PKP lah. PKP tadi untuk tingkatan 4 dan 5. Okey. So biasanya untuk masuk ke MRSM ni, contoh anda layak lah kan. Anda layak terima masuk. Biasanya akan ada untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 dia ada ujian kemasukan ke MRSM. Ujian ni lah yang sangat-sangat penting. So biasa sama saja, melainkan program IGCSE atau MYP adalah tambahan ujian dia. So kalau biasanya ialah kita ada soalan sains, bahasa Inggeris dan kepribadian. 30 minit, 30 soalan objektif. Anda perlu jawablah. Baik untuk anda jawab dan betul lah. Bukan jawab. Okey. So bahasa Inggeris ada 30 minit, 15 soalan objektif. Kepribadian ada 30 minit dan 10 soalan objektif. Untuk ulul albab, ujian khas ulul albab tingkatan 1 ada 35 minit. Anda jawablah. Dan biasanya kalau di MRSM ulul albab, biasanya kalau anda lepas UKKM ni, anda akan dipanggil temuduga. Temuduga ni anda akan diuji secara hafazan awak, jawi awak dan sebagainya. Bacaan dalam solat. So pentinglah. So biasanya MRSM ulul albab ni dia punya permintaannya tinggi. Kadang-kadang calon sampai 1000 berapa lah. 1500, 2000, tapi yang nak masuk satu batch tu yang hanyalah 180 sahaja. Jadi dia punya, apa kata orang tu, demand dia sangat tinggi dan kekosongan dia tidak banyak lah. Jadi perlukan pelajar yang betul-betul layak untuk masuk ke ujian MRSM ulul albab. Okey? Okey, jelas? UKKM ni. So kita ada kandungannya itu je lah. So doalah mudah-mudahan awak semua dah isi So bila dah isi ni insya-Allah, alhamdulillah. So ada apa-apa soalan berkaitan ujian kemasukan ke MRSM? Tak. Ada So beginilah secara gambarannya. Anda perlu jawab nanti. InsyaAllah tunggu keputusannya nanti selepas bulan November. Okey. Okey, ni IB. Okey, ni sebab kenapa IB ni MYP tadilah. Di Kepala Batas, di Pontian dan Sandakan tadi, IB. So IB ni lebih kepada assignment lah. Membangun potensi pelajar secara global dan mencipta persekitaran yang lebih baik. So setahun tu anda kena siapkan kerja khusus dan sebagainya. Exam juga. Dan ada kerja khusus tambahan. Dia adalah ulul albab dengan hafazannya, IGCSE dengan IGCSE-nya, teknikal dengan teknikalnya. So setiap MRSM ada program tambahan untuk menambah nilai potensi para pelajar yang ada. Okey. So 10 sebab kenapa nak ni. Okey, kita teruskan lagi. Teruskan. Apa dia? Yes. Saya nak tanya boleh? Boleh. Kalau ambil IGCSE, dia ada interview ke? IGCSE ada. Tapi untuk biasa IGCSE ni lebih kepada penggunaan bahasa Inggeris awak lah. So biasanya interviewnya lebih kepada English kompetensi, writing, speaking, apa kata orang tu, vocabulary anda, dan macam-macam lagi lah. Biasanya ada juga, ada. Tapi pandemik ni, saya pun kurang pasti, biasanya kita tunggu bahagian pendidikan menengah akan keluarkan SOP dia. So kita tengoklah sama ada tahun ni ada interview secara bersemuka ataupun online. Kita tunggu saja. Secara online sebenarnya advantage lah untuk para pelajar untuk lebih mudah lah lepas interview ni. Okey Okey, kita teruskan lagi. So biasanya sama-sama terbaik. Okey. Maaf Cikgu Farid, rasanya macam slide tak bergerak lah. Slide kat mana dah ni Puan? Sekarang dekat kemudahan pelajar di MRSM. Okey, semua tak bergerak. Saya dah gerak-gerak banyak sekejap. Okey dah. Yang lain-lain nampak yang sama ke? Ya, Okey dah nampak. nampak. Okey, dah bergerak ke UKKM?
Dapat UKKM. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Okey, UKKM ni tadilah saya cerita tadi. Okey, kita ada 30 minit, 30 soalan objektif. Mudah sebenarnya. So UKKM ni pun elemen paling penting lah untuk awak lepas. So kalau awak tak lepas UKKM ni, walaupun anda keputusan periksaan anda mungkin berdasarkan sekolah tu bagus, tapi anda tidak lepas UKKM ni, jadi kemungkinan anda nak dapat tu susah lah. So tingkatkan kemahiran sains, bahasa Inggeris, itu je. Ada satu lagi. Okey. Matematik, ada matematik kat atas ni. Okey Okey. So IB tadi. So ni antara bentuk tajaan mara So kalau kita ada Yayasan Peneraju, kalau di sebelah Sabah dan Sarawak kita ada Petronas. Ni antara. Okey. So ni saya cakap tadi tu lah. So kita ada sistem homeroom. So best lah sistem homeroom ni, kadang ada pertandingan homeroom, macam-macam lah. Kadang setiap sesi tu ada aktiviti-aktiviti yang macam-macam dan sebagainya. So kita ada, kalau akademik tu di MRSM ni jangan cakap lah So program gemilang untuk tingkatan 3 ke tingkatan 4 ke tingkatan 5 memang program gemilang lah, program kecemerlangan dan macam-macam lagi. So para pelajar sekalian, di MRSM ni kita pakai sistem pointer sistem pointer. Ada slide tadi. So sistem pointer ni bermaksud contoh sistem pointer 4.0, 3.5, 3.0, 2.5 dan 2.0 lah. So tapi kebanyakan pelajar-pelajar ni dia punya tahapnya kebanyakannya ada yang 3.5 ke atas. So kalau ada anugerah pengetua tu ialah 3.5 ke atas. Senang saja. So kebanyakannya memang berada dalam lingkungan 3.0 ke atas lah. So ada juga pelajar yang mendapat 2.5 ke atas tapi sangat minimum. Tapi kebanyakannya akan mendapat 3.0 dan 3.5 ke atas. So anda akan belajar dan dapat pointernya. Adalah peperiksaan setiap semester dan di MRSM diamalkan sistem semester So setiap tahun ada 2 semester. Semester pertama bulan 1 hingga bulan 6 dan semester kedua bulan 6 hingga bulan 12 lah. So akan ada pemeriksaan semester 1 dan pemeriksaan semester 2. Dan ada juga pemeriksaan bulanan lah, dipanggil ITT test dan sebagainya. Okey. Okey, so ni ada program homeroom saya cakap tadi. Kita ada intervensi kelas tambahan dan sebagainya. Okey, kita ada kalau MRSM Premier dan sebagainya, kita ada dipanggil juga program mini ulul albab lah. So kalau program mini ni anda hanya perlu baca surah-surah yang menjadi pilihan lah. Biasanya juzuk 30 dan beberapa surah-surah yang menjadi pilihan. So contoh kalau di MRSM saya ulul albab, memang anda sekejap ada siapa buka okey. Tak berapa dengar tadi. Okey. So kalau contoh di MRSM ulul albab, apa yang berlaku, apa yang awak akan alami ialah pertama anda memang perlu hafaz 30 juzuk. Tingkatan dia punya pengkiraannya tingkatan 1 10 juzuk, tingkatan 2 10 juzuk dan tingkatan 3 10 juzuk. So apa yang berlaku di MRSM ulul albab sungai besar anda akan bangun pukul, kalau perempuan tu memang bangun awal lah, pukul 4:30 tu kadang dah bangun lah sebab anda perlu mandi So bila anda mandi lambat anda akan tak dapat bilik air lah. So biasanya orang perempuan ni akan bangun awal sebab perempuan dia mandi lama sikit kan berbanding lelaki. Lelaki ni mandi kejap je. Jadi pukul 5.40 anda perlu bangun, pukul 5.30 anda dah perlu bangun dan hadir ke surau dipanggil tahdir untuk menghafal beberapa surah untuk mendapatkan modal pada hari itu, dan solat subuh berjemaah dan rutinnya berlaku setiap hari lah. So pukul 7, pukul 6.50 anda akan sarapan pagi, anda akan ambil breakfast di Dewan Makan.
So pengurusan waktu dan pengurusan diri sangat-sangat penting sewaktu anda belajar di MRSM, khususnya MRSM Ulul Albab lah, kerana waktunya sangat-sangat padat dan anda perlu belajar sehingga jam 3:30 petang bergantung kepada hari persekolahan. Contoh, anda bangun pagi pukul 5.40 dan siap-siap semua, kemas katil, kemas bilik, kemas baju, kemas semuanya, cari nak jadual buku dan sebagainya, sebab anda perlu uruskan sendiri tak ada mak, tak ada kakak yang akan tolong awak. So kalau tersilap masuk, memang awak hari tu silap lah. Jadi penting lah. So selepas bangun, mandi, solat surau, solat berjemaah dan sarapan, dan mula pukul 7 suku pagi, contoh 7 suku pagi anda akan ada masa untuk tasmik. Tasmik ni di mana anda akan ada cikgu ustazah atau ustaz yang akan jaga awak, satu kumpulan dan 13 orang akan menjaga awak, dan di situlah anda akan tasmik. Satu muka surat ke, 2 muka surat, bergantung kepada awak punya motivasi pada hari itu. Tapi adalah kita at least satu hari satu muka. Tahu kan satu hari satu muka kan? Satu muka depan tu ada dalam 12 baris. So anda akan perlu hafal lah setiap hari. So kalau modal, dia panggil modal anda banyaklah awak hafal. So 7 suku sampailah 8 suku, 1 jam, and then barulah awak mula kelas akademik. So sampailah pukul 2.30. Contoh hari Senin sampai 2.30, 2.30 sampai ke pukul 3.30 ada perjumpaan homeroom, kadang-kadang tukar kepada perhimpunan dan sebagainya. Kalau hari Selasa di MRSM juga ada kelab dan persatuan. So pukul lepas 2.30 ada kelab dan persatuan, dan pada pukul asar pukul 4.30 sampai pukul 5.30 ada kelab sukan pula, bola sepak ke, rugby ke, badminton ke, bola jaring ke, pentang ke, dan macam-macam lagi. Semuanya ada. So kalau hari Rabu lebih kepada badan beruniform lah. Kadang ada kadet polis, ada bomber, ada pengakap, ada pandu putri, ada JPAM dan sebagainya. Dan macam-macam lagi lah. Taekwondo pun ada, silat pun ada. Jadi memang di MRSM ni penuh dengan aktiviti yang telah ditetapkan. So kalau MRSM Premier, MRSM kalau nak lebih santai, bukan lebih santai lah maksud saya lebih tenang, pengurusannya taklah terlalu pack, sebab Premier ni hanya fokus subjek KPM yang 9 tu lah. Cuma ada kalau nak tambah lain-lain tu bergantung kepada MRSM yang awak pilih. Okay, so dia lebih tenang sikit lah. So kalau bangun pagi tetap pukul 5.30 dan solat cuma tak ada kalau tasmik dan IGCSE dan sebagainya. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan anak-anak murid semua? Berkaitan tak ada Alhamdulillah. Semua faham Okay. Faham. Okay. Alhamdulillah. So tengok ada banyaklah program motivasi ke, program apa dan sebagainya. Okay, kita ada ni lagi. Cik Farid nak tanya. Okay. Tanya. Kalau dulu-dulu kita bila anak-anak tu nak apply dia ikut result EPSR. Sekarang kalau apply untuk MRSM ni dia ikut result apa? Untuk melayakkan dia pergi ke MRSM. Okey, di dalam sistem yang telah ditetapkan oleh BPM, so kalau puan dah isi ke maklumat dalam tu? Dah lah. Not sure, nanti saya cek balik. So kat dalam tu ada beberapa kriteria yang perlu diisi, dan adalah sistem dia akan tengok memang berdasarkan sistem sekolah, tapi bila dapat tu dia akan dapat biasanya akan dapat, dan UKKM tu lah yang akan menentukan sama ada dia layak ke seterusnya atau tidak. Tapi untuk peringkat permulaan ni memang biasanya sistem akan bagi, contoh anda diterima untuk menjalani ujian kemasukan ke MRSM. Mana-mana biasanya dia akan sama rata, cuma yang penentunya ialah UKKM tu. Walaupun tiada kata orang KPI khusus untuk subjek, tapi untuk kelayakan tu
sistem tu akan generate sendiri, dan bila UKKM tu itulah yang akan menentukan sama ada layak seterusnya atau tidak. Untuk pengkhususan peperiksaan tu, sistem yang ada di online tu, kemasukan ke MRSM tu akan generate sendiri, dan bila dapat UKKM tu lah yang akan menentukan sama ada layak ke MRSM ataupun tidak. Semoga saya dapat menjawab kemuskilan puan yang bertanya. Terima kasih. Lagi satu nak tanya, kalau dia dapat MRSM yang possible tak dia dapat MRSM yang bukan dalam pilihan dia? Possible juga. So mungkin maknanya dia boleh minta tukar. Macam mana biasanya, contoh minta MRSM Pasir Salak, tapi dapat MRSM dekat Perak, contoh Sungkai, kat Pasir Salak, contoh dapat dekat Kuala Kangsar. Tak mengapa, masuk dulu. Biasanya saya akan galakkan masuk dulu, sebab bila dah masuk, dah ada dalam sistem, barulah minta pindah ke MRSM yang nak lah. Biasanya akan ada lah berlaku, yang ni nak pindah ke sini, biasanya akan ada. So kalau dapat bukan MRSM pilihan, tapi MRSM pilihan tu MRSM contoh, kalau Premier pindahnya dekat Premier lah. So kalau Premier tak boleh masuk ke MRSM Ulul Albab, tak boleh masuk ke AGCSE. Kalau dah ada pilih, tadi pilihan-pilihan yang ada lah, contoh MRSM Ulul Albab ada 5. So kalau contoh dapat MRSM Ulul Albab minta Sungai Besar tapi dapat ke Gemencih, tapi nak pindah juga ke MRSM Sungai Besar boleh lah, sebab Ulul Albab bersama Ulul Albab. Tapi kalau MRSM Premier nak ke Ulul Albab tak boleh, AGCSE nak ke Ulul Albab pun tak boleh, Ulul Albab nak ke AGCSE pun tak boleh. Sebab AGCSE dan MRSM Ulul Albab bermulanya tingkatan 1. So yang boleh pergi adalah Premier ke Premier, MYP ke MYP, dan itulah pusingan dia. Okay, Puan, moga menjawab soalannya. Ya, terima kasih. Sama-sama tu. Okey. So ini yang saya tunjukkan lah kemudahan pelajar tadi lah. Bilik darjahnya apa yang best ni, anda sebenarnya maksimumnya 35, tapi sebenarnya satu kelas tu hanya ada 25 orang saja. So bila anda dapat belajar dalam keadaan yang kondusif dan selesa, insya-Allah anda akan lebih faham dan lebih dapatlah apa yang nak disampaikan oleh cikgu awak. So ini MRSM sandarkan So apa yang best, memang ada kemudahan belajar dia sangat tip top lah. So memang MRSM ni satu tempat, kalau memang anak-anak tuan dan puan nak belajar, hantarlah ke MRSM. Cumanya memang betul-betul belajar lah. Memang cukup, belajarnya cukup, kepimpinannya cukup, kurikulumnya cukup. Cuma bergantung kepada pelajar itu sendiri sama ada nak seimbangkan semuanya ataupun nak fokus kepada akademik sahaja. So anda juga ada makmal komputer yang sangat selesa, ada makmal sains. So memang subjek sains tu ada makmal dan anda boleh buat uji kaji dan sebagainya. Ada juga MRSM yang ada bilik kuliah sendiri. Ada PSP ni pusat sumber pelajaran, iaitu orang panggil pustakaan lah sebenarnya PSP ni. Ada pustakaan, ada pustakaan yang besar, ada pusat pelajar, asrama pun selesa. Satu asrama ada satu bilik 6 orang. Kalau anda kata 5, satu bilik 3 orang. Sangat-sangat selesa lah. Katil ada yang double decker, ada yang single decker macam ini dalam gambar awak tengok. Dan sangat cantik. Kemudahan padang, kemudahan untuk awak riadah. So kemudahan padang, siapa yang nak main bola sepak, ada bola sepak. Siapa nak main tenis, ada tenis. Siapa nak main pentang, ada bola tempang. Bola pentang. Siapa nak hebat main bola tampar, main bola tampar. Siapa hebat olahraga, boleh lari sekitar maktab. Satu maktab ni pusingan dia mungkin dalam 1 kilometer atau 2.5 kilometer. Ada open gym dan sebagainya. So dia punya kemudahan tu sangat-sangat kondusif, sangat-sangat selesa lah. So kalau anda memang ingin belajar dan ingin meningkatkan potensi diri anda, memang saya sangat mencadangkan untuk awak belajar di MRSM. Kalau anda pandai membawa diri, pandai menjaga diri, pandai menguruskan diri anda, insya-Allah anda akan menjadi pelajar yang hebat bila anda keluar daripada MRSM, insya-Allah.
So ni antaranya lah. So kalau kemudahan lain lagi, so contoh anda lepas SPM ada program-program tambahan selepas SPM yang anda boleh ditawarkan beasiswa daripada MARA dan sebagainya. So untuk kelangsungan anda belajar selepas habis SPM pun ada. Contoh kita ada institusi-institusi yang memang anda MARA sendiri. Contohnya kita ada Kolej Profesional MARA, itu dah jauh lah. Itu mungkin kalimat seterusnya lah. Okey, so setakat ini ada soalan lain anak-anak pelajar sekalian? Ada. Apa dia? Yes. Ujian tu ada ujian bahasa Malaysia tak? Macam saya cakap tadi, komponen ujian kemasukan ke MRSM ni, MRSM ni menitik beratkan sistem matematik, sains dan bahasa Inggeris. Tiga elemen tu. So anda perlu kuasai lah sains, matematik, bahasa Inggeris. Bahasa Melayu ni tak. Kalau tengok di UKKM punya komponen, so ada sains, sebenarnya ada lagi ni. Matematik ada tadi. Ada matematik, ada sains, ada bahasa Inggeris, ada kepribadian. Dan IGCSE ada interview sendiri, ulul albab pun ada. So mana-mana yang nak betul-betul nak masuk, sila kuasai sains anda, bahasa Inggeris anda dan matematik lah. Buat je soalan-soalan. Mungkin boleh tanya. Okey. Apa dia? Okey, boleh tanya apa dia tu? Kepribadian. Oh, kepribadian ni macam soalan berbentuk ujian psikometrik. Nak tengok anda ni orang macam mana? Anda ni orang yang ikut peraturan ke? Anda ni orang yang suka macam mana? Adalah kepribadian anda, orang yang bertanggungjawab ke? Anda ni seorang yang fikir luar kotak ke? Anda ni seorang yang amanah? Adalah komponen soalan yang telah dibina yang akan menguji kepribadian anda. Anda ni seorang jujur, anda ni seorang yang sukakan mechanical ke? Macam mana? Kepribadian tu lebih kepada situlah. Melihat personality macam ujian personality. Pernah buat ujian personality kan? Nah. Dia lebih macam gitulah kepribadian ni. Dia nak lihat awak punya personality kat situ. Personality yang sesuai lah. Anda seorang yang boleh mengerti dengan baik. Adalah komponen soalan dia yang mungkin nampak macam biasa tapi sebenarnya dia menguji kepribadian awak. So apa yang saya nyatakan tadi, UKKM ni lah ada peratusan dia yang sangat penting lah untuk melayakkan anda masuk ke MRSM. Walaupun kadang-kadang okey. Nak tanya, exam untuk nak masuk MRSM tu, dia akan ada bila? Macam dia kata sampai kena pergi sekolah untuk bulan 3 sampai bulan 3 kan? So akan ada exam ni di mana dan bila? Okey. So berdasarkan permohonan ke MRSM sampai 5 November. Jadi biasanya ujian kemasukan ke MRSM ni biasanya berlaku dalam bulan 12 dan bulan 1. Tapi kita tengoklah, biasanya nanti MARA akan keluarkan, bahagian pendidikan menengah MARA akan keluarkan satu SOP dan satu jawapan berkaitan ini dan biasanya kami akan tunggulah. Dan biasanya dia akan diiklankan lah bila biasanya pelajar akan dapat mesej di SMS ataupun biasanya akan dapat mesej lah. So anda telah layak menjalani ujian UKKM biasanya bulan 12 ataupun bulan 1. Biasanya bulan 12 lah buat laku. Tapi biasanya kami pun menunggu jawapan daripada pihak MARA. Biasanya bahagian pendidikan menengah akan keluarkan tarikh dan yang sepatutnya. So biasanya selepas tarikh tutup lah, 5 November tu tutup. So biasanya akan berlaku dalam bulan, dia akan urus, mungkin ujung bulan 11. Kita tengoklah bagaimana. Kita tengok juga. So sama ada tahun ni akan ada ujian secara terbuka ataupun online. Kami pun masih menunggu jawapannya.
dan kita lihat berdasarkan kes COVID pada ketika inilah. So, biasanya kalau datang ke sekolah, kita akan dah sediakan makmal komputer, so pelajar akan exam dan balik. Kita tengoklah macam itu. So sistemnya akan generate terus ke HQ dan HQ juga akan menentukan sama ada pelajar ini layak untuk masuk ke MRSM ataupun tidak. So apapun memang kami pun menanti jugalah, masih menanti keputusan. Biasanya lepas daripada habis 5 bulan 11 nanti, so akan adalah keputusan sama bila dan kat mana anak-anak puan akan menjalani program ujian ke MRSM ni. Sama ada MRSM terdekat ataupun sekitar itu. Okey, cikgu, terima kasih. Sama. Okey. So, ada lagi soalan? Saya tanya, saya kata tahun lepas yang MRSM, dia kebanyakannya ambil 40 budak-budak yang siapa dapatkan mak ayah dia rendah kan. So tahun ni dia orang pun ambil B40 juga ke? Okey. Berkaitan isu B40 tu memang kalau ikutkan 80% B40 dan selebihnya tu untuk T20 dan sebagainya lah. So masih diutamakan B40 juga untuk kemasukan tu banyak juga sebenarnya kata orang tu rintihan lah. Apa kata orang tu, penjaga atau ibu bapa yang T20 kenapa tak dapat masuk ke MRSM, tapi macam pihak atasan dah kembali kepada back to normal punya foundation, ingin membantu golongan B40. Tapi ada jugalah tempat untuk T20 dan yang ke atas. Sama juga berlaku ke SBP pun sama. SBP pun macam itu juga, kembali kepada dia punya basic pemilihan dia, basic penubuhannya untuk membantu golongan B40. Tapi jangan risau, jangan khawatir, tetap ada juga untuk tempat pada ibu bapa yang berpendapatan lebih tinggi lah berbanding apa kata orang B40 macam T20 dan sebagainya. Ada juga. Tapi apa yang saya tahu ialah 80% lah untuk B40 dan 20% tu lebih kepada T20 lah dan ke atas. Okey. Cikgu, saya tanya lagi satu. Cikgu kan kata kalau kita dah dapat macam sijil IGCSE tu, kita kan dapat belajar ke luar negara kan? Kita nak tanya, kalau kita dapat belajar ke luar negara tu, itu sekolah akan tentukan kita belajar kat mana ke atau kita akan pilih mana nak belajar? Okey. Untuk ni soalan lebih kepada lepasan SPM lah. Sebab mak saya tanya benda. Dia melihat kepada okey. Sebab mak saya tanya benda tu. Okey, untuk pilihan belajar ke luar negara, ia bergantung kepada sebenarnya tengok. Contoh kalau anda lepas SPM dan anda dapat belajar di Kolej Mara Seremban, so adalah beberapa tempat IPTA di luar negara yang menjadi pilihannya. So bergantung kepada kos yang anda nak pilih lah. Tapi contoh perubatan setakat ni Mara akan hantar anda ke India. Kalau engineering kalau lebih kepada New Zealand dan Australia dan sebagainya. Bergantung kepada bajet yang kalau bahagian belajar ni dia lebih kepada bahagian penganjuran. So setiap tahun kapasiti ataupun pilihan universiti di luar negara tu berubah bergantung kepada bajet yang ditetapkan yang telah disalurkan oleh kerajaan kepada Mara. So setiap tahun berubah. Biasanya ada tahun tu pelajar boleh pilih, ada tahun tu Mara tetapkan. Macam itulah. Dia memang berubah-ubah. Okey, anak-anak pelajar, anda masih bersama saya? Ya. Okey. Soalan saya. Sekiranya anda diberi pilihan, jawab seorang-seorang kenalkan diri dan kat mana MRSM yang awak nak belajar.
Okey, siapa nak mula? Saya nak 10 orang. Okey, siapa nak mula? Kalau diberi pilihan belajar di MRSM, kat mana dan kenapa anda nak belajar ke situ? Okay, siapa boleh? Seorang-seorang. Okay, kenalkan diri. Nama saya, okay, saya nak belajar kat sini, sebabnya gini. Okay. Siapa? Saya. Okay, siapa nama? Wan Matusha Syuhada. Okay. Syuhada. Okay, Syuhada nak belajar di MRSM mana? Dekat Parit Perak. Parit Perak So Parit Perak program apa? IGCSE. Okey. Okay, kenapa Syuhada memilih MSM Parit Perak? Sebab Parit Perak tu dekat dengan kampung. Okey. Dekat dengan kampung kampung. So apa dia punya dekat dengan kampung jadi senanglah untuk mungkin balik ke rumah nenek. Rumah nenek Rumah opak. Okey. Okey, IGCSE okey. Terbaik Syuhada. Sebab mudah dengan dekat dengan rumah kampung. Okey pun tak pun ada masalah. Okey, ada siapa lagi? Saya. Okey, siapa nama? Muhammad Falim Hafiz. Okey, Hafiz. Okey, Hafiz nak belajar kat MRSM mana? MRSM Ulul Albab. Mantap Hafiz, mantap. Okey, Hafiz, boleh baca Quran dengan lancar? Boleh cuba. Boleh cuba. Okey. Iqlab huruf dia apa? Iqlab Urbah. Okey, bagus. Okey, lepas tu. Setakat ni lepaslah interview dengan saya. So bila interview ni dia akan uji tajwid awak punya jawi. So kalau nak betul-betul nak masuk, cuba biasakan diri, cuba satu muka depan tu dalam masa 30 minit anda kena hafal. So kena cuba surah Al-Baqarah, cuba baca satu muka tu ada dalam berapa ayat, tak silap saya ada 15 baris. So anda baca dalam masa 30 minit. Kalau anda berjaya hafal tu, insya-Allah anda terpilih lah. Di samping jawi jawi pun penting. Jawi ni anda akan dibagi satu ayat dalam bahasa Melayu dan anda perlu menjawikan petikan itu. So adalah berapa peratusnya, 90% betul anda akan lepas lah. Kalau 80% memang tidak layak. Sebab tu Al-Bab ni memang sangat-sangat menjadi pilihan. Kadang-kadang satu hari tu kita terima dalam 1000 calon lah untuk UKKM dan interview. Jadi setiap ada 5 saja, awak bayangkan ada 5. Yang jauh tu di Simporna. Tu yang ada di Malaysia ni ada Gemencih, Kota Putra, Kepala Batas dan MSM Sungai Besar sahaja. Jadi satu batch tu 185. Jadi anda memang betul-betul perlu sediakan diri anda untuk masuk ke MSM Ulul Albab. Sebab apa nak masuk MSM Ulul Albab? Hafiz? Sebab nak belajar berdikari. Oh, alhamdulillah. InsyaAllah Hafiz, semoga berjumpa nanti di MSM Sungai Besar insyaAllah. Kalau ikut UKKM ke sebagainya ke. Okey. InsyaAllah Hafiz boleh tu. Cuba praktis untuk hafaz 30 minit satu muka. Okey, seterusnya. Ada siapa lagi? Okey, nak pelajar siapa lagi? Nama awak dan nak belajar di MSM mana? Saya. Okey, siapa nama? Aiman Nabil Shah. Okey, nak belajar kat Saya mana? nak belajar di MRSM IGSE. Okey, IGCSE Okey, IGCSE ni okey. Saya boleh ada share lain. Okey, sampai mana tadi mukanya tak nampak. Okey, nak belajar kat mana? IGCSE mana? Itu saya tak tahu lagi. Tak tahu lagi So tak apa. Boleh cari lagi, boleh cari lagi lah mana-mana tempat yang awak nak ni. So saya nak cari slide tambahan untuk bantu awak. So kadang-kadang kita tengok juga So kalau ujian hafazan bacaan Al-Quran penulisan jawi ni untuk MRSM ni lah. So latar belakang keluarga benar-benar aktiviti kurikulum juga kadang-kadang dia ambil cemerlang dalam akademik. Ilmiah Ulul Albab.
dan sebagainya. Okey So IGCSE ni tengok tu lah. Banyak ni penerangan dia. MYP. Okey. Okey, ada yang lain, pelajar lain? Saya. Okey, nak masuk mana? MRSM Bentong Pahang. Okey, so awak minat teknikal lah? Okey, apa yang awak minat? Okey, awak minat electrical ke? Awak minat motor ke? Awak minat komputer punya board ke? Komputer? Motor. Okey, awak minat buat motor lah ni? So apa cita-cita awak ni kalau nak buat motor? Nak masuk Capri ke? Masuk MotoGP ke? Nak kerja dekat Yamaha ke? Dekat Ducati ke? Saya nak kerja dekat GP. MotoGP. InsyaAllah, amin. Saya doakan mudah-mudahan impian anda. Okey. Ada kan kita punya mekanik yang bekerja dekat MotoGP kalau anda tahulah. Di bawah Petronas SRT. Okey, bagus. Saya pun minat MotoGP juga. So saya lebih tahu sikit-sikit lah. Okey, siapa nama tadi? Saya. Raya Rizki. Okey, insyaAllah, amin. Semoga impian awak mendapat kenyataan. Okey. Ada lagi? Saya. Okey. Saya. Siapa nama? Kishore Session. Siapa? Kishore Session. Okey. You bangsa apa? Maaf saya tanya. Hindu. Okey. Okay, you nak masuk MSM mana? PDRM. Okey, bagus. Okey You bukan Melayu lah Bukan. Okey. So MSM juga ada 10% untuk bukan Melayu lah. So ada je pelajar-pelajar bukan Melayu di MSM, ada juga yang boleh survive dan dia cemerlang lah. Kalau dulu ex saya adalah apa nama dia, saya ada ingat-ingat juga lah. Raj dan sebagainya, sekarang pun dah di UniKL belajar. Okey. So sebab apa you nak masuk Kulim tadi Kulim. Kulim Kedah. Sebab apa you nak masuk PDRM? Sebab saya minat jadi polis. Okey, terbaik. Bagus. So you mesti kuat mengikut peraturan. Okey, cikgu doakan you berjaya menjadi inspektor polis yang berjaya, hebat satu hari nanti. Terima kasih. Thank you. Okey, ada lagi yang nak share MSM mana dan kenapa dia nak belajar kat situ? Ada lagi? Ada Okey, cara memohon dah tahu lah, permohonan dan sebagainya. So kat sini. Okey, ada apa-apa lagi soalan? So kat MRSM ni ada macam sama juga. Kita ada BWP, ada LDP, ada Pergerakan Sebaya. Cuma saya cakap tadi, kita ada pusat kepimpinan pelajar kita sendiri dekat Puskep, kita ada konvensyen kepimpinan dan sebagainya. Okey, ada lagi apa-apa soalan? Tak ada. Okay. So dan apa yang bestnya MRSM juga, kita ada satu ansara iaitu bekas-bekas pelajar. So contoh MRSM Kuantan MRSM sana dah lama, contoh dah berpuluh tahun, jadi bekas-bekas pelajar diorang pun dah jadi someone di Malaysia ni. Jadi bila mereka datang tu, mereka memberi inspirasi lah kepada pelajar untuk jadi seperti mereka. So kita ada macam-macam lah kat MRSM ni, so saya galakkan lah untuk anda semua masuk. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. So saya rasa kalau tak ada soalan, taklimat saya pun dah sampai ke penghujungnya. So mungkin ada 3 soalan. Apa-apa soalan anak-anak pelajar sebelum kita wrap up sesi ni? Ada cikgu. Apa-apa soalan terbuka? Mungkin bukan berkaitan ni ke, berkaitan dengan MRSM ke apa ke. Apa-apa soalan? Open. Cikgu. Ada? Apa-apa je. Okey. Cikgu. Okey. Siapa tu? Bagi nama, beritahu nama.
Siapa? Siapa tadi dia bertanya? Alhamdulillah. Siapa tadi bertanya? Nak bertanya? Okey, tanya je lah. Okey. Saya nak masuk tapi saya tak reti tu bahasa Inggeris. Okey. So ada MRSM biasa. Contoh kalau fokus, kalau macam itu kekuatan anda, mungkin anda boleh pilih MRSM Premier. MRSM Premier ni lebih, MRSM Premier ni dia punya bukan standard, dia punya pilihan bahasa Inggeris tu tak berapa seperti IGCSE lah. So kalau IGCSE sebab dia belajar International Secondary Education tu memang bahasa Inggeris kena power lah. Tapi untuk syarat kelayakan ke Premier ni lebih kata orang tu taklah seketat IGCSE lah. Maksudnya macam itu. So ada pilihan lagi. Teruskan impian anda masuk ke MRSM. Nanti bila dah masuk MRSM, insya-Allah bahasa Inggeris anda automatik akan meningkat dan akan lebih berjaya lah. InsyaAllah. Boleh lagi. So banyakkan tengok cerita berbahasa Inggeris. Tengok cikgu macam mana nak mohon masuk Okey, yang tanya cikgu mohon masuk. So anda boleh rujuk dengan cikgu kaunselor kaunselor anda lah di MRS di sana. So boleh masuk. Boleh lagi. So cikgu ni nanti bolehlah berjumpa, bertanya dengan Cikgu Nurhaniza macam mana nak mohon. Pastikan anda isi maklumat online supaya data dan maklumat anda ada di dalam sistem. Jadi sekiranya anda buat rayuan, anda bolehlah adalah maklumat anda dalam situ. Yuran MRSM macam mana? Yuran MRSM dia pendaftaran saja. Pendaftaran tu mungkin dalam sekali setahun. Pendaftaran tu mungkin dalam RM500 macam gitu. Dan macam saya cakap tadi, mana keluarga yang tangga gaji ibu dan bapanya tinggi, anda perlu membayar wang caruman sebanyak RM60 setiap bulan. Lain-lain tak ada. So mana yang berkelayakan mendapat bantuan pelajaran, anda dikecualikan membayar wang caruman RM60. So di MRSM ni yuran pun taklah mahal sangat dan belajar ni sangat kondusif. Melainkan anda ke program IGCSE lah. Sebab program IGCSE ni adalah kolaborasi bersama international punya sertifikat. Jadi peperiksaan dia akan perlu bayaran lah. Dan dia sangat costing sebenarnya. Costing jugalah. So biasanya mana-mana ibu bapa yang pendapatannya tinggi, yang berkemampuan akan cuba belajar di IGCSE lah. Tapi tak mengapa, mana-mana keluarga yang mungkin pendapatannya rendah, anda ada bantuan di sana. Tak perlu risau. Anda akan ada bantuan untuk anda dibayarkan, kata orang tu, di IGCSE ni dipanggil checkpoint. Checkpoint pertama, checkpoint kedua, checkpoint ketiga. So sekiranya anda kata orang tu menghadapi masalah kewangan, insya-Allah pihak MRSM akan cuba bantu untuk menguruskan membayar yuran yang ada, insya-Allah. So saya cakap tadi, soalan UKKM ni macam UPSR ke? Soalan ni sebab penggubal soalan ni dia rahsia sebenarnya. So lebih kurang lah. Ada kemahiran sains dan matematik dan bahasa Inggeris lah. Dia soalan yang sangat tricky juga sebenarnya. Dia memang menguji lah. Untuk soalan ni, UKKM ni memang dibina untuk pelajar-pelajar yang mampu menjawabnya akan masuk ke MRSM lah. Sebab dia menentukan cara belajar di MRSM. So kalau anda lepas UKKM ni, insya-Allah besok nak belajar di MRSM anda akan lebih tenang dan lebih harmoni lah. Sebab bentuk dia, cara belajar dia pun lebih kurang. Okey. Ada soalan lagi sebelum last soalan? Okey, Assalamualaikum Cikgu Farid. Saya.
Okey, saya Puan Hafizah okey, saya baru je buka website untuk permohonan ke tingkatan 1 tahun 2022. Okey, saya telah klik bahagian daftar pengguna kan. Okey, kemudian saya masukkan nombor IC anak saya. Memang terus tertera nama anak dan nama maklumat nama sekolah. Okey, di sini ada masalah maklumat sekolah di mana saya telah berpindah dari Negeri Sembilan ke Selangor. Okey, tapi maklumat sekolah kat situ masih maklumat sekolah lama. So macam mana saya nak buat tu? Adakah saya boleh terus isi macam biasa ataupun kena tunggu atau macam mana? Biasanya kalau pertukaran sekolah ni mungkin pihak PPD tidak mengupdate maklumat puan di sistem yang ada. Jadi kami di sistem yang Mara telah wujudkan akan terima sajalah sebab dia generate kan. Jadi kalau tak update dalam sistem yang ada, jadi kami akan dapat apa maklumat yang ada dalam sistem lah. Tapi tak mengapa, isi saja, teruskan saja proceed. So sebab apa yang penting ialah maklumat yang dan yang ada dalam maklumat rumah terkini yang penting ya cikgu. Betul. Okey, maknanya nama sekolah lama tu tak kisah boleh terus diisi. Terus saja. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Oh, MRSM menerima kemasukan pelajar OKU. OKU tu Negeri Sembilan. Untuk MRSM menerima kemasukan OKU ni OKU lagi segi apa tu? Tapi kalau macam OKU dari segi tak boleh bercakap, tidak low vision. Maksudnya tak. So nanti puan mungkin boleh WhatsApp terus ke saya. Mungkin saya boleh tanya kepada, saya tak berapa low vision ni mungkin tahap dia macam mana. So saya kena pastikan dulu, saya takut memberi info yang salah. Nanti puan boleh dia WhatsApp saya bagi nombor tu. Itu nombor telefon saya. Nanti puan WhatsApp saya. Nanti insyaAllah saya rujuklah kepada pegawai di bahagian pendidikan menengah. Okey. Saya rasa tak ada lagi soalan. So anak-anak semua setakat ni faham, jelas tentang apa yang saya ceritakan? Faham. Okey, saya ingatkan saya ingatkan sekali lagi. So mana yang berminat sila isi maklumat dalam online tu. Pastikan anda isi Kalau anda isi, insyaAllah maklumat anda ada dalam situ. Dan sekiranya anda nak buat rayuan, insyaAllah bolehlah, ada maklumat lah. So kalau nak buat rayuan, maklumat tak ada, jadi kami pun tak boleh buat apa-apa. Okey, so terima kasih atas anda punya komitmen. Saya sangat bertuah kerana anda semua sangat bertenaga, bersemangat mendengar celoteh saya ni. Kalau laju saya minta maaf, terkurang, terlebih pun saya minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di mana di MRSM mana-mana lah. So kalau datang nanti MRSM Sungai Besar contohnya, bolehlah roja-roja atau alu-alu cikgu, insyaAllah. Semoga anda mempunyai kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Farid selaku kaunselor MRSM atas taklimat yang telah diberikan. Okey, kalau rasanya nanti mungkin Cikgu Farid boleh share slide ke apa ke untuk kita paparkan semulalah kepada murid-murid yang tak berkesempatan untuk join kita punya Google Meet pagi ni, boleh? Boleh ni saya bagi dekat Cikgu Nurhaniza. Ya, saya. Okey. Jadi saya rasa penerangan pun memang cukup jelas. Okey, dan ini merupakan julung kalilah kita bersama dengan MRSM. Jadi cikgu harap murid-murid dapat membuat pilihan sekolah menengah yang terbaik untuk
untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, menarik juga sebenarnya masuk MRSM ni. Cikgu dulu pun tak berkesempatan. Sama. Bila dah masuk, so masuklah sangat. Untuk belajar tu sangat bagus. Ya. Okey, lepas ni cikgu rasa ada murid-murid yang ada kelas lagi. Okey, jadi kita tamatkan perkongsian pada hari ini. Terima kasih kepada yang telah join. Jangan lupa isi link kehadiran ya. Okey, Cikgu Farid. Thank you Cikgu Farid. Boleh tak minta buka kamera, saya nak ambil gambar. Ya, lupa pula. Kenang-kenangan. Kamera saya pula problem. Tak apa. Okey, anak-anak pelajar yang sporting semua duduk Shah Alam ini. Ya, semua Shah Alam section 19. Okey, semua siapa yang boleh on kamera, kita on kamera. Okey. On kamera sekejap, nak tengok juga wajah-wajah pencemerlang anak-anak rumah. Nama Umar Al-Hattab. Ya Allah. Al-Hattab. Mantap. Nama saya dah cemerlang. No Kasih Amani. Nama pun ya Allah. No Kaisar. Ya Allah, nama artis. Okey. Boleh buka kamera sekejap anak-anak semua? Tak apalah. Buka pun tak apa. Ini biasalah. Okey. Okey, terima kasih cikgu Okey, sama-sama Cikgu Farid. Kita boleh kolaborasi lagi kot tahun depan. Boleh cikgu, boleh. Kalau biasanya habis pandemik ni kalau nak buat lawatan terus je. Itulah. Sebab MRSM ni dia mudahnya terus berurusan dengan pengetua. Tak payah melalui peraturan tu. Pejabat pendidikan. Dia terus surat kepada pengetua, nanti pengetua akan bagi endorse dekat TP dia. So biasanya senang urusan dengan MRSM. Maksudnya lawatan dia weekend pun boleh lah, tak semestinya hari bekerja lah kan? Boleh. Nanti kami uruskan lah. Kalau tetamu nak datang kami uruskan, insyaAllah. Okey, menarik ya. Saya baru tahu rupanya Sungai Besar ni Ulul Albab. Ada kategori juga ya? Betul. Okey, terima kasih murid-murid. Energetik juga semua tadi. Okey, terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Terima kasih banyak Cikgu Farid. Nanti apa-apa saya mesej Cikgu Farid ya. Okey, sama-sama cikgu. Okey. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih.